kita kena cari yang lebih daripada 9600 BTU per hour. Kalau kita gunakan Coolman ni sebagai sistem aircon kita, kemungkinan bilik kita tidak sejuk dan kita akan menggunakan bantuan daripada kipas ceiling lah untuk menyejukkan keseluruhan kawasan bilik kita. Okey. Okay, kitaran asas. Okey, berikut merupakan kitaran asas bagi sistem penyemang udara. Okey, kitaran ni sama je. Dalam sistem aircon ada sistem penyemang udara, sistem peti ais, sistem kenderaan kita, aircon kenderaan pun sama juga. So, ini adalah empat komponen yang perlu ada dalam sistem penyejukan. Okey. Yang pertama adalah pemampat iaitu kompresor. Okay, yang kedua adalah pemeluap. Yang ketiga adalah capillary tube, rambut, dan juga yang keempat adalah penyejak. So, ada empat komponen penting lah dalam sistem penyejukan. Okay, pemampat. Pemampat ni merupakan sebagai jantung dan komponen yang terpenting lah dalam kitaran penyejukan. Digunakan untuk proses menyedut, memampatkan gas bahan pendingin dan mengempang gas tersebut ke pemeluap. Okay. Di pemeluap pula berlakunya inilah merupakan komponen pembuangan penyediaan haba yang telah dimampatkan oleh pemampat. Dan di sini juga berlakunya penukaran bentuk jirim iaitu daripada gas yang dimampatkan tadi kepada cecair bertekanan tinggi dan suhu yang tinggi. So, di sini kita ada kipas digunakan bagi mempercepatkan proses pencairan haba tersebut. Okey, yang ketiga pula adalah tiup berambut. So, komponen ini digunakan untuk mengawal kadar aliran cecair bahan pendingin dalam kitaran penyejukan dan berlakunya perubahan yang tinggi kepada tekanan rendah dan suhu yang rendah. So, di sini berlakunya penyejukan. Okay, daripada panas tadi berlakunya kepada penyejukan iaitu daripada tiup rambut lah. So, daripada tiup rambut tadi akan pergi kepada penyejak. So, satu komponen dalam sistem penyejukan dan penyamaan udara yang digunakan untuk proses pengenapan haba dan menghasilkan kesejukan pada ruang atau bilik. So, di sini akan berlakunya pertukaran jirim cecair kepada gas bertekanan rendah dan suhu yang rendah. Okay. Dan kemudian gas tersebut akan disedut semula ke pemampat dan dapat mengurangkan kepanasan kepada pemampat. Okay. Kipas juga digunakan bagi mencepatkan proses penyejukan di dalam bilik lah. Okay. So ini terbahagi kepada dua bahagian. Okay. Apa yang ada dalam indoor unit dan daripada outdoor unit. So kita kena tahu bahawa aircon yang kita gunakan di rumah tu adalah unit pisah. So ada dua unit yang berbeza iaitu ada indoor unit dan juga outdoor unit. So di outdoor unit tiga komponen lah iaitu pemampat, pemeluap dan juga capillary tube. Okay, yang berada di dalam rumah kita tu adalah penyejat sahaja. Okay, penyejat dan juga blower lah untuk keluarkan angin sejuk tu kan. Okay. Okay, inilah dia indoor unit yang di rumah kita. Okay, yang di bawah itu adalah outdoor unit. So di outdoor unit kita adalah kompresor, ada kipas, ada fan. Okay, so, boleh lihatlah. Okay, bagaimana untuk jadi pengguna yang bijak? Okay. Yang pertama adalah position dan juga distance. Okay. Distance itu kedudukan ataupun jarak dan jarak. So kita di rumah perlu tahulah. Perlu tahu kedudukan jarak kita punya indoor kita tu. Okay. Indoor kita tu daripada ceiling adalah kalau boleh lebih daripada 75 mm. Manakala pada sisi ada daripada 50 mm. Okay. Okay, ini adalah untuk bahagian indoor lah. Kerana yang pertama adalah kerana memudahkan, yang pertama adalah untuk penting untuk pengaliran udara dan juga memudahkan untuk penyelenggaraan sistem tersebut lah. Sebab tu jarak tu perlu diikuti lah. Kalau kita terlalu rapat sangat dengan shielding, maksudnya udara yang disedot nanti tak stabil lah, tak terlampau banyak sangat dan mengakibatkan kita punya shielding kita ada habuk pula yang melekat pada shielding. Okay. Sebab tu jarak dia kena lebih daripada 75 mm. Okay, ini adalah untuk indoor unit. Okay, ini adalah untuk outdoor unit pula. Okay, dari punya sisi dia adalah lebih kepada 500 mm, okay, pada dinding.
supaya memudahkan penyelenggaraan lah. Okay. Okay, ini adalah dimension. Dimension ni kita perlu ikut. Okay. Okay, yang A pula. A adalah return air. Okay. Untuk udara, untuk kita sedut. So, jarak dia adalah kena lebih kurang dalam 300 mm. Kalau yang B pula, B pula 1000 mm. Okay. Di B tu, kita adalah B lebih daripada dinding atau halangan dia berlakunya penyingkiran haba dekat B tersebut. Jika terdapat halangan, haba yang disingkirkan tidak sepenuhnya dan dianya boleh mengganggu kitaran penunjukan lah. So, ada kalangan kita yang kreatif kan, dia menggunakan peluang yang ada, peluang yang ada untuk mempercepatkan proses pengeringan pakaian dan juga lain-lain lah. Pas boleh, tetapi pastikan jarak dia adalah lebih daripada 1000 mm. Okay. Dan D pula adalah untuk ruang servis, okay, melebihi 500 mm untuk memudahkan proses penyelenggaraan sistem lah. Okay. Okay. Yang kedua adalah remote control kita. So kita tahu kita menggunakan pengawal kita mengawal dengan menggunakan remote control. So, okay, ini adalah remote control non-inverter. Okay, daripada nombor 3 hingga 13, yang mana selalu kita gunakan? Okay. Kita sebagai pengguna, kita kena tahulah apa kegunaan setiap button tersebut. Okay, kadang-kadang kita tertekan atau anak main tertekan ke menyebabkan alat pengawal dingin kita tidak sejuk. Okay, kadang-kadang selepas 10 minit tiba-tiba off sendiri pula. Dan disebabkan kita tahu dan tak tahu menyebabkan kita ni tak tahu menyebabkan kita kehilangan ratusan ringgit. Okay, kadang-kadang setting dia masalah kan, tetapi kontraktor kata gas kurang lah, rosak lah dan lain-lain lagi lah. So hari ni saya akan bagi tahulah apa kegunaan remote tu. So, okay, rakan-rakan bolehlah ambil remote control masing-masing. Okay, boleh tengoklah macam mana. Okay, yang pertama tu adalah yang satu sumber penghantaran. Yang belah atas remote kita adalah sumber penghantaran di mana isyarat akan dihantar kepada indoor kita. Yang kedua itu petunjuk penghantaran isyarat. Apabila kita tekan, contoh kita set suhu apa, isyarat tu akan keluar dan maksudnya dia menghantar isyarat tersebut kepada indoor. Okey. Yang ketiga. Okay. Yang ketiga ni kita selalu gunakan lah. Okay. Yang ketiga ni adalah button untuk kita on dan juga off komputer. Okay. Okay. Yang keempat. Okay. Yang keempat ni adalah pemilihan. Okay. Pemilihan kita punya kadar kelajuan kipas kita. Okay. Okay. Dekat sini ada 3 lah kelajuan dia, iaitu low, medium dan juga high. Okay. So kita boleh set sama ada ataupun satu lagi adalah auto lah. Kita boleh set auto ataupun kita boleh set kita punya kelajuan untuk nak mana satu. Okay. Okay, so kipas. Okay, yang kelima adalah mode. Okay, mode ni kebanyakan kadang-kadang tekan pun aircon boleh tak sejuk juga. Okay, mode ni. Okay, dekat mode ni dekat di Malaysia biasanya mode ni sebanyak ada 3 je. Itu yang pertama adalah cool, dry dan juga kipas. Okay. Yang lagi 2 lagi ni, okay, boleh tengok pada dia punya skrin tu belah kiri tu ada 4 kan. So yang atas tu adalah logo cool, dry, kipas, panas dan juga auto. Okay. Biasanya kat Malaysia tak gunalah panas. Kita guna cool, dry dan juga kipas saja. Okay, mode ni apabila kita tekan kepada cool, bermaksudnya aircon kita sejuk lah macam biasa, kita boleh set suhu dia. Okay. Untuk dry pula, biasa kita dengar dry ini boleh menjimatkan tenaga elektrik. Betul ke dry ini boleh menjimatkan tenaga elektrik? Macam mana dia boleh menjimatkan? Okay. Untuk dry ni sejuk ke tak? So dry ni adalah sejuk, tetapi kesejukan dia adalah lambat. Sebabnya dry ni dia operasi kompresor memampakkan gas adalah 60% sahaja. Okay, daripada jumlah keseluruhan dia lah. So untuk yang cool tadi, dia kompresor akan running 100%. Tetapi maksudnya kompresor kita running
hanyalah 60% sahaja daripada kapasiti yang ada. So, sejuk tapi mengambil masa yang panjang dan lama lah. Okay, di situ boleh menjimatkan tenaga elektrik. Sebabnya kompresor tu berfungsi 60% sahaja. Okay. Okay, yang ketiga ni adalah mod kipas. So, mod kipas ni kita bolehkan gunakan kipas sajalah. Dia kompresor tidak akan berfungsi. So, yang berfungsi adalah kipas pada blower indoor sahaja. Okay. Okay, yang nombor 6 pula. Okay, 6 swing. Okay, kalau swing tu, kita bila tekan swing, ada logo swing, bermaksud dia swing ni akan bergerak secara auto. Okay. Okay, yang ada pada non-inverter ni, kita tengok jenis aircon lah. Tapi yang ada, yang Daikin ni, okay, yang Daikin ni, dia swing dia adalah berbentuk vertikal. Vertikal maksudnya daripada atas ke bawah, bawah ke atas sahaja. So, ada juga setengah aircon yang boleh swing dia, boleh horizontal, kiri dan kanan. Boleh juga. So, pada aircon Daikin ni, dia bentuk vertikal sahaja daripada atas ke bawah dan bawah ke atas. Tetapi apabila kita, contohnya kita nak setkan kepada satu arah sahaja, kita boleh tekan sahaja swing tu balik dan masuk, kita punya swing tu akan berhentilah pada satu arah. Okey? Okay, dan swing juga, kadang-kadang pernah nampak tak? Yang belah atas ni ada 3 kan? So, ada 3. Okay. Swing ni kita boleh adjust dia kepada 3 tahap lah. Maksudnya yang pertama ni contohnya ni atas ni 1, 2, 3, saya bagi nombor lah 1, 2, 3. Okay. Yang pertama kita boleh setkan 1, 2, 3, maksudnya dia akan vertikal dia daripada akan pergi 1, terus pergi 1, 2 dan 3. Kita juga boleh setkan dia kepada 1 dan 2 dan juga 2 dan 3. Okay. Ada 3. So, kalau tengok pada remote aircon kita sama ada dia adalah 1, 2, 3 atau 1, 2, 2, 3. So, macam mana adjust dia jadi perubahan tersebut? So, kita kena tekan button swing tu selama 4 second, 4 saat. Lepas tu kita ubah kedudukan dia dengan menekan suhu. Itu button nombor 13 lah, atas dan bawah. Okay, kita boleh adjust. Dia punya pemilihan kita lah nak pilih yang mana. Okay, nak pilih 1, 2, 3, nak pilih 1, 2 dan nak pilih 2, 3. Okay. Pemilihan kita ni adalah apabila dia bergerak secara automatik. Pergerakan dia macam mana. Okay. Kita kena tahu gunalah. Kadang kita tiba-tiba kita gunakan 1, 2 sahaja. Orang yang ketiga kat belah bawah tak dapat rasa. Okay, sebabnya dia punya setting tu adalah 1 dan 2 sahaja. Okay. Kita kena ubahlah untuk 1, 2, 3 untuk keseluruhannya. Okay. Yang ke-6. Okay, yang ke-7. Okay, 7 ni fungsi dia adalah dia tulis turbo kan. So, turbo ni bermaksud kipas kita pada blower tu, contohnya sekarang ni kipas kita boleh kawal dia satu speed dia lah, low, high, low, medium dan high end. So, turbo ni adalah tahap yang keempat. So, memang kita, kalau kita tekan turbo, penjujuran kita lagi cepat lah. So, logo turbo tu macam logo macam bentuk matahari tu, bulat-bulat tu. Okay. Akan lagi kuat dan akan bunyi bising lah kita punya bahagian indoor kita. Okay. So, kalau kita nak berhentikan dia, kita kena tekan button turbo tu balik. Okay. Kalau kita biar je turbo dia, akan sentiasa berfungsi saja turbo dia. Okay. Untuk kita offkan dia balik, kita tekan balik button turbo tersebut. Okay. Ini adalah untuk dia punya kelajuan kipas saja. Okay. Yang ke-8. Okay, 8 ni kita bisa guna. Okay. Ini adalah untuk timer. So, kita boleh set kita punya sistem aircon kita sama ada kita nak off secara automatik ataupun on secara automatik. Okay, kita boleh setkan masa dia lah. Okay, contohnya timer kita gunakan untuk set okay, nak matikan dia kan nombor 8. Offkan timer, kita nak aktifkan balik kunci tekan button off. Lepas tu kita setkan masa berapa, pukul berapa kita nak matikan kita punya sistem. Okay. So kita katakanlah kita setkan, akan automatik akan set. Bila kita nak menggunakan set timer tu tadi, kita tekan button cancel di bawah. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok daripada skrin ni, sebelah bawah ni ada tulis, kadang-kadang ada kita punya ni lah, pukul berapa, masa kita, dan tepi ni adalah on dan off, betul, atas dan bawah. Okay, kita boleh tengok.
So kalau ada perkataan ni maksudnya sistem kita berfungsi lah. Maksud berfungsi tu button off to the on juga berfungsi. So kita nak padam balik button tu, padam balik dia punya bacaan tu, kita kena tekan button cancel. Kena cancelkan balik. Kalau kita biarkan sahaja, apabila mencapai masa yang tersebut, aircon kita akan tiba-tiba mati. Okay. Okay, sama juga dengan on juga, sama juga untuk kita hidupkan balik sistem aircon kita boleh menggunakan timer lah. Okay, kita boleh setkan, caranya macam biasa, off juga sama. Kita setkan, okay. Dan juga kalau kita nak cancel, kita boleh tekan button cancel balik. Okay. Dan pastikanlah kita punya remote kita tu jam dia adalah betul. Okay. Sebab dia berdasarkan apa yang kita set pada remote control kita. Okay. Okay. Untuk set kita punya jam, kita boleh tekan button clock tu, ke bawah nombor 10 tu. Okay, kita boleh tekan lama-lama dan dia akan set lah bacaan kita. Okay. Bacaan set kita punya masa lah, kita nak set bacaan yang sebenar lah. Okay. Okay, nombor 10, nombor 11 tadi adalah untuk button on. Okay, nombor button 12. Okay, sleep. Okay. Sleep ni, sleep ni sebenarnya dia adalah menjimatkan kerana apa? Okay, button sleep ni kita boleh tekan mengaktifkan fungsi untuk mode tidur dia. So, button ni kalau kita tekan, biasanya kita tekan dia waktu kita nak tidur lah. So, bila kita tekan button sleep ni tadi, sistem aircon akan berfungsi. Okay, macam bila sejuk, contohnya kita setkan pada suhu 25 darjah Celsius. Okay. Lepas tu kita set kepada, kita tekan button sleep. So 25 tadi, 30 minit kemudiannya, bacaan suhu tu akan meningkat. Okay. Daripada 25 akan meningkat kepada 0.5 darjah. Okay. Itu adalah setengah jam yang pertama. Manakala setengah jam kedua akan meningkat 0.5 darjah juga. Manakala untuk yang ketiga adalah 1 jam. Dia ambil masa 1 jam. Timer tu dia punya peningkatan darjah tu, kepanasan dia tu boleh meningkatkan kepada 1 darjah Celsius. Okay, dia akan meningkat dan sehingga lepas itu automatik kita punya sistem power dingin kita akan tidur. Okay, kita tidur, aircon kita pun tidur juga. Okay, so lepas itu kita boleh jimat elektrik. Okay, kita button sleep nombor 12. Okay, button 13 ni memang kita pun biasa guna. Kalau tak sejuk, kita turunkan suhu. Kalau sejuk, kita naikkan suhu balik kan. Okay. Suhu kita punya kita boleh set 16 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius lah. Tapi ramai yang ngatur pilihan kita kalau boleh adalah di antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Okay. So kita gunakan darjah Celsius kan. So ada tak kita ternampak bahawa darjah Celsius tu tak ada. Tiba-tiba tukar Fahrenheit pula, darjah Fahrenheit. Betul Fahrenheit pula dia punya suhu dia terlampau tinggi pula, 80 lebih, 70 lebih. So kita sebenarnya boleh setting kita punya remote kita nak pakai darjah Celsius ataupun kita pakai Fahrenheit. Okay, macam mana cara dia? Okay, macam mana cara dia? Kita kena tekan button 13 tu atas dan bawah. Okay, anak panah tu secara serentak. So kita boleh mengubah kedudukan darjah Celsius kepada Fahrenheit. Okay. Mana tahu korang dah boring kan nak gunakan darjah Celsius, so nak gunakan darjah Fahrenheit pun boleh, tak ada masalah. Okay. Yang penting kena tahulah berapa suhu dia. Okay. Okay. Betul. Okay. Okay, ini adalah untuk inverter pula, saya bagi contoh. Okay. Okay. Inverter ni kita pun tahu, inverter ni adalah sistem penyambung udara yang menjimatkan, tapi kalau kita pandai menggunakannya, dia boleh lagi menjimatkan kita. Okay, menyebabkan tenaga elektrik kita gunakanlah. Okay. Okay, yang pertama adalah dia lebih kurang sama je dengan aircon inverter, tapi ni ada penambahan lain. Sebabnya aircon inverter ni lagi banyak dia punya sensor dia. Okay. So yang pertama adalah saya ambil kepada power button lah. So power button ni adalah fungsi dia adalah macam yang biasa tadi, inverter tadi adalah macam turbo tadi, maksudnya kelajuan kipas dia lah. So dekat sini apabila kita tekan powerful, maksudnya kipas kita
akan bergerak secara laju, okey, dan akan berakhir. Maksudnya dia akan kuat selama 20 minit saja, lepas automatik beroperasi semula. Kita boleh contohnya pada awal-awal kita nak buka aircon, okay, sistem aircon kita, okay, kita onkan dan kita tekan power full, dia akan mencepatkan proses, lepas tu automatik 20 minit dia akan berhenti secara inilah, sedia kala lah. So macam untuk yang non inverter tadi, apabila kita tekan turbo tadi, apabila kita tekan balik button turbo tu akan sentiasa berfungsi lah sampai kita offkan kita punya sistem aircon. Okay? So ni satu berbezanya non inverter dengan inverter. Okay. Yang kedua adalah yang beza di sini adalah ini sama. Okey, ni home lift yang atas sekali. Okey. Home lift ni maksudnya kalau kita keluar pergi kedai sekejap ke ataupun sekejap sajalah. Maksudnya kita boleh setkan suhu ni. Okey. Kita tekan button tu, contoh kita dah memang dah bila kita keluar kita dah set dah. Okey, aku nak aircon aku memang set on. Aku punya tu memang nak 26 darjah Celsius saja. So kita boleh setkan kita punya button tu. Okey. Kita boleh setkan. Cara nak setkan dia, kita tekan ni lah yang pertama. Okay. Kita tekan button yang home lift tu, lepas tu kita adjust temperature dan kita juga boleh adjust dia punya airflow rate ataupun dia punya kelajuan kipas kita. Okay. Kita boleh set lah. So kalau kita nak keluar rumah, kita tak payah perlu set lagi sebab kita dah set. So, kita tekan di button home lift tu, so kita keluar lah. Okay. So memang jimatkan lah. Okay. Okay, yang ni adalah, yang seterusnya adalah sensor button. Okay. So sensor button, dia berfungsi. Okay, apabila kita ada, sistem kita akan sejuk. Bila kita tak ada, dia automatik akan kurang sejuk. Kita patah balik untuk duduk kedudukan kita, dia akan sejuk semula. So inilah dia punya sensor dia akan detect okay, jarak dia daripada 90 darjah 90 darjah. Untuk jarak dia adalah 23 kaki ataupun lebih kurang daripada 7 meter daripada arah sensor. Okay, dia bentuk vertikal lah. Maksudnya horizontal pula angle dia adalah 110 darjah. So ke bawah dia adalah 7 meter. So dia boleh detect orang ke arah tu sahaja. Okay. Contohnya kita lebih daripada jarak tersebut, maksudnya sistem kita tidak akan ikut pada ni lah, yang kita setkan. Okay. Okay. Boleh tengok. Okay, notification. Okay. Okay, jika ni. Jika remote control kita rosak atau hilang, adakah kita masih boleh onkan aircon? Okay. Rasa boleh tak? Boleh tak kita nak onkan aircon kita? Remote kita rosak. Okay. So jawapannya adalah boleh. So sebab dekat kita punya indoor kita ada button on dan off. Okay. Kita boleh tekan secara manual. Okay. Apabila remote kita rosak ataupun hilang, aircon kita masih boleh digunakan dengan menekan button on dan off lah. Okay. Tekan sekali button akan on, sistem akan hidup, dan tekan sekali lagi button akan off. So suhu dia, okay, suhu dia adalah telah ditetapkan lah suhu dia. Suhu dia 22 hingga 25 darjah Celsius. So kena tengok model aircon tersebut dia setkan kepada berapa untuk button manual kita. Okay. So kat sini kita tak boleh nak laraskan kita punya suhu. So dia ditetapkan lah suhunya berapa. Okay. Okay, ini adalah pasal remote control. Okay. Ni yang service maintenance ataupun tips penyelenggaraan. Okay, tips penyelenggaraan. Okay. Apa yang perlu kita buat? Okay, untuk sistem aircon kita. Okay, yang pertama adalah air filter. Okay. So air filter ni kita perlu servis air filter kita ataupun penapis udara kita adalah 2 minggu sekali. Okay. Kena rajin cuci kita punya supaya kita tidak kotor lah kita punya filter ni, dan juga pengedaran udara dalam rumah kita ataupun bilik kita pada keadaan sentiasa bersih lah. Okay. Okay, ini adalah filter. Okay. Yang pertama adalah air filter. Yang ke bawah tu, okay. Yang pertama tu air filter tu adalah dia untuk habuk. Okay. Yang kedua yang bawah tu pula kecil tu, okay, yang itu adalah fungsi dia untuk menyerap bau. Menyerap bau. So kadang-kadang aircon kita kadang ada, kadang tak ada. So tengok model lah. Okay. So cara dia macam mana untuk cuci dia.
Okay. Yang pertama, kita kena tahu cara nak buka dia. Okay. Cara buka dia, kita tengok kepada kita punya alat pendingin. Sama ada kita perlu kiri dan kanan, tarik ke atas. Ataupun ada button push di depan tu ada dua. So, boleh tekan. So, kita kena buka kita punya panel. Okay. Depan panel kita. So, dah buka, kita boleh keluarkan lah kita punya filter. So, caranya nak keluarkan, yang pertama kita push, kita tolak ke atas dan juga kita turun ke bawah. Dan kena cuci lah. So, yang ketiga adalah cuci. Kita boleh menggunakan vacuum ataupun kita boleh menggunakan air lah untuk mencuci kita punya filter. Okay. Lepas dah cuci, pastikan kita punya filter berada dalam keadaan kering. Okay. Sebelum kita pasang semula. Okay. Supaya mengelakkan kerosakan lain lah. Kita takut apabila kita tak keringkan, okay, kita punya filter basah, lepas kita onkan sistem, okay, akan ada air yang akan masuk dalam kita punya sistem. Sebab dalam sistem kita yang bahagian indoor tu, okay, ada motor blower. Okay. Ada blower dia, ada motor dia. So kita risau akan air tu akan masuk kepada motor blower tersebut dan boleh menyebabkan kita punya motor tu boleh rosak lah. Okay, sebab tu pastikan kita punya penapis ni telah kering sebelum kita pasang semula kepada kita bahagian indoor lah sistem kita. Okay. Dan kemudian kita dah masukkan balik, cara masukkan dia pun sama juga, tolak ke atas, okay, dan tarik ke bawah sikit. Okay. Lepas tu kita tutup kita punya panel secara slow lah. Jangan kita paksa kita punya panel Okay. Kalau paksa nanti ada satu klip nanti dia akan patah. So, kena tengok betul-betul. Okay. Okay. Yang kedua adalah indoor. Okay. Indoor unit ni lah. Inilah indoor unit. Okay. Kita kena bersihkan atau habuk, kita kena bersihkan kotoran atau habuk pada grill atau panel dengan mengelap dengan kain yang lembut. So kita boleh lap kita punya panel, kita tak nak buka pun boleh panel dia. So kita mencuci dengan kain yang lembut dan kain lembut dan lembap. Okey. Supaya jangan sampai kain basah lah, nanti menyebabkan kita punya takut risau masuk ke dalam kita punya sistem elektrik dan elektronik kita. Takut rosak nanti. So, kita gunakan kain lembap sahaja. Okay, untuk mengelap kita punya daripada kotoran tadi. Okay. Ini adalah cara yang pertama. Ini kalau kita tak tahulah, maksudnya kita tak perlu buka apa-apa, kita hanya cuci sahaja menggunakan kain. Okay. Tapi kalau kita nak boleh buka sebenarnya pedal ni, okay, ada cara nak buka. So, dalam sistem aircon kita yang indoor tu sebenarnya ada skru. Okay, ada biasanya saya jumpa biasanya 2 skru lah. Tapi ada juga yang 4 skru. So kena tengok betul-betul skru tu ada berapa. So, yang pertama kita kena buka skru tu sama ada 2 ataupun 4. Okay. Pastikan skru tu kena simpan jangan hilang pula. Okay. Lepas kita dah buka skru tu, okay, dekat bahagian atas kita punya indoor tadi kita kena naik panjat sikit gunakan tangga. Okay, panjat sikit atas tu ada klip kat belakang tu. Ada klip, 2 klip. Okay. So kita kena buka 2 klip tu. Okay. Dan kita boleh keluarkanlah kita punya bahagian panel ni, okay, cover panel ni yang kita boleh cuci di luar lah. Tak boleh cuci dekat situ pun. Okay, kalau kita boleh buka, kita buka dan cuci di bahagian luar lah. Rumah gunakan sabun apa semua tak kisah, tak ada masalah. Cuma nak pasang balik nanti, pastikan ianya kering. Okay. Ini adalah bahagian indoor. Okay. So, yang ketiga adalah drain. Drain pan ataupun drain pipe. So dekat sistem aircon kita mesti ada drain. Okay. So drain ni perlu kita check setiap 3 bulan lah. Okay. Kita check. Kenapa perlu check? Sebabnya kita takut sistem kita tersumbat ataupun melekat ke apa menyebabkan kadang-kadang rumah kita pun boleh banjir kan. Sebabnya air bertakung, air tak keluar daripada drain hole kita, air bertakung dan menyebabkan ada keluaran daripada air daripada kita punya sistem bahagian indoor kita. So pastikan sistem aircon kita bahagian indoor ni, pastikan bawahnya, bahagian bawah, maksudnya dekat bawah aircon kita jangan letak barang-barang elektrik lah. Macam TV ke, kita risau sebab kita tak tahu sama ada dia bertakung ataupun tak. Risau air tersebut akan merosakkan barang elektronik kita di bawah lah. Okay. So ini kita kena tengok. Okay. Kena tengok sama ada air dia bertakung ataupun tidak. Okay.
Saya dengar suara saya. Okey, boleh kita kena tengok bahagian drain ataupun tapak takungan tu sama ada air ke tidak. Kalau boleh sistem kita jangan ada air. Maksudnya jangan ada air bertakung. So jika ada air bertakung, maksudnya kalau air bertakung lama-lama akan menyebabkan ada gel. Okey, gel yang boleh sangkut kepada kita punya drain hole kita. Okey. Okay, so kita kena tengok okey 3 bulan sekali kita kena lihat. Okey, ni drain hole kita. Okey, dan ni drain hose kita. Kita boleh check. Sebab apa kita kena check? Kadang-kadang kita walau satu kita ada jelly yang menyebabkan air bertakung. Yang keduanya bila sistem kita dalam letak servis, kita punya air filter tadi terlampau kotor, habuk dah masuk dalam. Lepas tu habuk pula akan mengalir pula mengikut air, akan bergerak kepada indoor kita dan tidak boleh bergerak. Lama-lama dia akan tersekat. So kita kena check kita punya drain pipe ni. Kita buka onkan aircon, pastikan kita punya drain hose ni, pastikan ada air yang keluar. Okay? Kalau tak ada yang keluar, kena hati-hatilah. Takut dia bertakung kepada kita punya bahagian indoor kita. Okay? Okay. Yang ke-6 pula, okay, bahagian indoor fan. So indoor fan. So ini adalah indoor fan. Okay? Okay, bentuk bulat. Okay? Indoor dan juga okay? Okay, kenapa terlampau kotor sangat? Okay, yang gambar bawah tu Kenapa terlampau kotor sangat? Sebabnya lama tak servis. Okay, bila lama tak servis menyebabkan habuk tadi dah masuk kepada kita punya blower kita. Okay, apabila dah masuk kat blower kita, kita memang tak boleh bawa apa. Memang kita panggil kontraktor datang untuk kita buat penyelenggaraan secara major lah. Kita kena buka, kena baraikan dan cuci betul-betul. Kalau kita tak cuci nanti menyebabkan komponen lain pula yang rosak. Okay. Sebab tu kita kena rajin-rajinlah cuci air filter kita sebab mengelakkan daripada kita buat servis yang jenis major punya. Okay. Okay. So kita kena periksa kita punya bahagian blower ni, pastikan tak ada apa-apa lah. So kebanyakan kita tidak menggunakan, nak offkan aircon yang biasa nak keluar cepat rumah, kita keluar hanya offkan switch daripada kita punya main saja. Kita tak menggunakan remote control kan. So apa yang berlaku dekat situ, apabila kita tidak offkan kita punya aircon, kita menggunakan remote control, kita punya fin tadi tidak akan tertutup habis. Okay. Nanti boleh tengok nanti boleh uji betul ke tak PC cakap. Okay. Apabila tak tutup habis, kita nak keluar cepat tak tutup habis, fin tadi tak tutup lah. So maksudnya kita risau akan masuk binatang-binatang yang tak disangka lah. Kan? Dah bertelur pula kat situ, lepas tu kita balik, kita on kan, dah berbunyi bising pula. Lepas tu dah bau pula, bau lain macam pula. So banyak benda lah nanti yang akan berlaku. So pastikan kita nak offkan aircon kita, kita perlu menggunakan remote control kita untuk offkan dia. Jangan terus kepada switch utama. Okay. Kita offkan kita punya remote control, baru kita offkan pada switch kita. Okay. So switch kena tutup sebab elakkan daripada ni lah pembazan elektrik. Okay. Okay, yang ke-5 okay, adalah indoor outdoor coil. Okay. Okay, setiap bulan kita kena check. Okay. Okay. Untuk bahagian indoor ni kita ada air filter, tak ada masalah lah. So kita kena check ada apa-apa halangan lah yang boleh mengganggu untuk menyedut dia. Tapi biasanya dekat indoor ni kita ada air filter, tak ada masalah. So pastikan kita punya air filter bersih sahaja. Okay. Okay, yang outdoor ni lah kadang-kadang berlakunya kadang-kadang ada plastik melayang tiba-tiba melekat kat outdoor kita. Okay. Dia mengganggu proses penyingkiran haba tersebutlah, boleh menyebabkan kompresor kita rosak. Okay. So pastikan kita kena cek setiap bulan kita pun ada tak halangan-halangan yang boleh menghalang udara untuk keluar. Okay. So untuk yang indoor coil ni kita boleh bayangkan dekat sini coil ni dia adalah tajam. Dia adalah kepingan yang tajam. So kita kena cuci dia menggunakan, kalau kita tak nak tanggalkan lah, kita cucikan menggunakan bros sahaja. Okay. Menggunakan bros, cat apa semua kita cuci lah. Okay. Tapi terlampau kotor sangat memang tak boleh buat apa, memang kita kena buat penyelenggaraan secara major lah. Tu kena turunkan. Okay. Ni untuk outdoor pula. Okay, outdoor. Okay, kita kena cuci kita punya fin.
Okey, ada banyak cara. Kalau kita boleh buka, kita buka. Okey, kita buka kita punya tu cover tu, okey. Buka kita punya kipas dan kita tembak water jet ataupun alirkan air sahaja untuk mengeluarkan kita punya habuk-habuk. Okey. Ataupun kalau kadang-kadang skru kita dah karat kan. Tapi kita boleh tembak daripada belakang saja tak apa. Tak ada masalah pun. Sebabnya untuk komponen-komponen elektrik dia, elektronik dia berada di dekat kompresor tu lah. So tidak akan terkena lah. Memang dibuat untuk tidak kena air lah. Sebab tu dia berada di luar. Okey. Okay. Yang ke power supply. Okay. Power supply ni kita ada yang kena check untuk setiap bulan dan ada juga kena check setiap tahun. Okay. So, untuk power supply. Untuk power supply untuk check setiap bulan adalah kita kena periksa arus dan juga voltan semasa dalaman dan luaran unit. Okay. Cara untuk kita check kita punya ni lah, arus dan voltan. Okay. Okay, kita gunakan multimeter lah, tapi multimeter ni sebenarnya tak sesuai untuk sistem aircon. Kita lebih gunakan kepada clamp meter yang sebelah kanan clamp meter. Kita hanya clamp sahaja dan kita boleh dapat bacaan ampere aircon kita. Okay, kita boleh bandingkan bacaan amp kita dengan bacaan yang sebenar daripada kita punya tadilah, pada kita punya label tadi. Okay, daripada sijil lahir dia tadi, kita boleh tengok amp dia. Kita boleh tengok sama ada sama ataupun kurang ataupun lebih. Okey. Kalau lebih bermaksudnya dah mula berlakunya masalah pada kita punya sistem kita. Okey. Kalau kurang aircon kita sejuk maksudnya sistem kita berada dalam keadaan baik. So kalau contohnya kita cek tadi lagi tinggi kan. Lepas tu bunyi kompresor pun dah lain, dah mulalah kita nak menabung dah start lah menabung untuk membaiki kerosakan tersebut ataupun belilah yang baru. Okey, yang ke kompresor. Okey, kompresor ni akan dicek setiap 6 bulan. Okey, kompresor ni sebenarnya tidak perlu pun buat penyelenggaraan. Okey, sebabnya berkeadaan ditutup, yang tertutup. Tetapi kita hanya boleh cek dia punya kebocoran. Maksudnya kita tak kebocoran dengan melihat setiap penyambungan yang ada pada kita punya sistem penyambung udara kita lah. Okey. So ada empat penyambung yang perlu kita cek. Kita rasa je dengan tangan sama ada minyak, ada rasa minyak ataupun tidak. Kalau ada rasa minyak maksudnya sistem kita ada kebocoran sedikit. Okey. Sebabnya berlaku kebocoran ni, sebabnya dia dekat luar kan, bagi outdoor dekat luar. Kadang-kadang berlaku gegaran ke menyebabkan kita punya tu bocor. So kita kena check kita punya sistem tu selalu lah. Okay. Okay, sebab dia punya sebab kita akan buat pipe tube cooper tu, kita akan kembangkan dia. So apabila dia kembang, dia akan jadi nipis sedikit. Sebab tu dia boleh menyebabkan rosaklah kita punya bahagian flare tadi. Okay. Bahagian kembangan tadi. So boleh rosak, boleh menyebabkan kebocoran lah. Okay, so kena check. Okay. Okay, kalau dia terlampau besar sangat bocornya, akan ada bunyi yang kuat lah. Tapi kita kalau tu pun boleh gunakan pakai brush sabun untuk cek betul ke tak kebocoran tersebut. Ada ke tak. Okay, tapi kalau terlampau halus sangat kebocorannya memang tak boleh lah untuk kita cek kebocorannya. Okay. Ini saya bandingkan di antara aircon biasa, non-inverter dengan juga inverter. Okay. Okay. Dari segi temperature, dari suhu dan juga masa. Okay. Dan kenapa kita tahu kita punya aircon biasa mempunyai elektrik yang kuat. Okay. Guna pakai arus elektrik yang tinggi. Okay. Okay, ini sebabnya. Okay, ini temperature dengan masa. So untuk inverter yang biru. Yang biru ni apabila kita setkan kepada 24 okay. Okay, untuk permulaan apabila kita onkan sistem kita, temperature tersebut akan automatik kita akan naik terlalu tinggi juga. So contoh kita setkan 24, temperature kita lebih kepada 24 lah, maksudnya 20 kurang 22 ataupun 21 akan sejuk. Lepas tu dia akan maintainkan balik kesejukan dia. So apabila inverter ni dia akan kompresornya untuk inverter, kompresornya tidak berhenti tidak akan stop, dia akan mengalir tapi
dia punya bacaan arus, dia punya running tu adalah kurang. Okay? Sebab tu tak ada, maksudnya bila kita onkan sekali sahaja bacaan starting dia, lain semua adalah running dia. Okay? Manakala yang hijau ni adalah non-inverter. Okay? Non-inverter ni apabila kita onkan switch, onkan aircon kita setkan suhu sama juga 24 juga, dia akan lebih daripada 24 lah, akan 22 ataupun 21. Bila mencapai suhu 24, kompresor kita akan off. Okay? Apabila off, lepas tu apabila mencapai suhu balik, kompresor akan on balik. Okay? Maksudnya di sini arus yang digunakan adalah lebih. Sebabnya arus yang digunakan adalah starting mesti lebih. So banyak kali digunakan keadaan starting. Okay? Starting tu adalah 3 kali ganda daripada bahagian running kita. Sebab tu bacaan kalau kita gunakan ni lah, kalau gunakan aircon biasa, memang ni lah tinggi lah kita punya bil elektrik. Okay, berbanding kita gunakan inverter. Okay. So kalau ada bajet lebih ke apa, bolehlah kita beli inverter. Sebab suhu dia adalah sentiasa dalam keadaan yang kita setkan lah. Takkan rasa panas kejap ke tak ada. Memang keadaan yang sama je. Okay. Okay. Untuk rakan-rakan, tuan-tuan dan rakan-rakan, bolehlah kalau nak tengok video, okay, bolehlah rujuk kepada saya daripada ni subjek penyelenggaraan hawa dingin domestik. Boleh tengoklah student-student UTM buat video mengenai penyelenggaraan hawa dingin. Okay. Dan itu saja daripada saya untuk hari ini, untuk saya kongsikan, dan saya serahkan balik kepada tuan moderator. Okey, terima kasih Cik Hafiz. Saya ambil alih Cik Jaiz ni sebab dia ada program khas, ada Dewan Sultan Iskandar. Jadi satu perkongsian yang baik daripada Cik Hafiz, dan kita dapat banyak pengetahuan yang baik tentang aircon. Selama ni kita pun tak tahu banyak punya, dan alhamdulillah kita dapat berkongsi ilmu daripada Hafiz. Dan kita buka lah soalan sikit, tapi sebelum buka soalan, ada soalan dalam chat, Hafiz. Jika unit penyaman udara tidak sejuk dan disebabkan oleh blower tidak fungsi, bagaimana kita nak setkan pada remote control? Okay, jika unit penyaman udara kita tidak sejuk dan disebabkan oleh blower tidak berfungsi, bagaimana kita nak setkan pada remote control? Yes. Okay, blower kita tak boleh berfungsi. Okay, apabila blower kita tak boleh berfungsi, maksudnya sistem kita tak boleh dihidupkan. Okay, akan ada lampu blinking dekat situ, so sistem kita tak boleh hidup. Okay. Tak boleh nak sejuk lah, memang tak sejuk memang tak boleh lah kita nak untuk setkan kita punya suhu tersebut. Itu je jawapannya. Harap jawab soalan daripada Anissa. Yang lain-lain kalau ada, kita ada masa lagi untuk sesi ni. Saya ingat ambil kesempatan daripada staf fakulti kita sendiri yang memang ada kepakaran yang baik untuk kita perolehi daripada beliau. Banyak kita pakai aircon tapi kita tak tahu sebenarnya apa yang kita pakai. Selalunya kelemahan saya sendiri, kadang-kadang kita off aircon tu tanpa menggunakan remote, kita off kita punya main switch je kan. Itu pun kita rasa sepatutnya kita switch off kan dengan betul-betul melalui remote dia lah. So, kalau saya buka soalan, kalau ada siapa-siapa lagi. Rafiq nak tambah apa-apa ke? Tak ada apa-apa nak tambah lah. Cuma tadi soalan Nisa tadi, saya nak tambah sikit lah soalan jawab untuk soalan. Apabila kita onkan sistem aircon kita, yang pertama adalah yang berfungsi adalah blower dahulu. So kalau blower tak berfungsi, aircon tak akan berfungsi. So yang kedua, yang pertama adalah blower akan berfungsi. Yang pertama adalah swing akan terbuka lah. Swing akan terbuka. Yang kedua, blower akan berfungsi. Apabila blower dah berfungsi beberapa second, barulah kompresor dan juga kipas dekat outdoor kita akan berfungsi. Jika salah satu tidak berfungsi, contohnya motor swing kita pula tak berfungsi, sebab kat situ semua ada sensor. Okay? Kalau tak berfungsi, maksudnya sistem tidak boleh dihidupkan. Okay? Akan ada lampu blinking lah dekat kita punya sistem, kita punya indoor unit. Okay, itu sajalah. Okay, ada yang lain? Saya terfikir satu perkara, Cik Hafiz, bila kita
tadi kita punya apa tu filter tu kita kena setiap 2 minggu, kita kena survey dan sebagainya setiap bulan. Macam seolah-olah kita kena jaga macam setiap hari kita tengok seolah-olah macam itulah akun kita Okay, sebabnya kita kena jaga betul-betul sebabnya kita nak mengelakkan daripada pembaziran elektrik. Okay, apabila kotor, motor kita pula akan problem lain ataupun kalau kotor, kita punya M kita akan lagi tinggi. Okay, bacaan arus pun akan tinggi. So menyebabkan bil elektrik kita akan naik lah. So benda ni kita kena aircon kawal berjalan macam biasa. Ya saya. Aircon memang jalan macam Sebenarnya biasa. aircon kita boleh guna macam biasa tapi dia punya tenaga semakin bertambah lah menggunakan. Ya, tenaga makin bertambah. Okay, untuk yang air filter tadi, penapis udara tadi, apabila terlampau kotor sangat, dia akan bunyi berdengung. Maksudnya berdengung tu, kipas kita letak 3 ni paling kuat. Tetapi udara kita dapat atau angin yang kita dapat, tak ada dapat 3 pun, dapat 1 je, sikit je. Maksudnya kita punya filter tu memang terlampau kotor sangat. Okay, sebab tu Sumbat kita tu. bolehnya angin yang masuk boleh masuk lah. Sebab tu kita kena cuci kita punya air filter tersebut. Saya soalan lagi kepada kawan-kawan lain kalau ada kat chat ada. Chat tak ada. Kawan-kawan yang lain kalau nak ni saya rasa kita ramai participant ni hari ni untuk mendengar sedikit perkongsian. Okey, Cik Razif tak ada ya, Hafiz? Tak ada, itu saja daripada saya. Okey, saya ucapkan terima kasih. Ada. Ya. Alhamdulillah. Siapa? Boleh share Sila. tanya. Orang boleh tanya. Boleh tanya. Syuhada sila. Putus Syuhada. Tak dengar Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Yo, putus-putus sikit. Hujan kot. Sila. Boleh share sikit tips nak jimatkan elektrik pakai aircon tak? Sikit je. Tip dia. Okay, yang pertama kena rajin lah untuk buat penyelenggaraan. Okay. Yang kedua, kita kena gunakanlah button-button yang ada pada remote control kita tu. Sebab dia semuanya boleh menjimatkan tenaga elektrik. Okay. Itu sajalah tip-tip dia. Sebenarnya remote control tu pun kita tak explore betul-betul Razif Ya, betul. Remote control pun kadang kita tak tahu. Kita tahu on off je dengan setting betul. yang rendah. So kena tahu dia on off aircon sejuk dah. Yang lain-lain tu sepatutnya lagi. Ya, betul. So kena tahulah fungsi pada remote control kita. Yang lain-lain kalau ada pertanyaan sila. Sebab makin mahal suatu aircon, maksudnya dia punya fungsi dia lagi banyak. So kena tahu betul-betul lah. Okay. Itu ada soalan tu, kalau tak sejuk beli aircon baru. Itu bukan soalan. Itu kita suruh beli baru tu. Okay, Hafiz. Kita rasa tak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah kita ke akhir program. Kita ucapkan terima kasih pada Hafiz kerana satu sesi perkongsian yang baik pada petang ni dalam keadaan hujan, sejuk di pejabat, saya di pejabat, sejuk juga aircon ni. Kita dapat satu pengetahuan yang baik lah. Selama ni kita hanya take for granted saja kita guna aircon di rumah, tetapi Alhamdulillah dengan adanya perkongsian ni kita dapat menggunakan dengan lebih maksimum dan juga mengurangkan mengurangkan kita punya elektrik. InsyaAllah saya ucap terima kasih kepada Razif. Kita akan jumpa lagi kepada rakan-rakan yang lain dan kita akan jumpa lagi pada sesi untuk sesi perkongsian kepakaran staf yang akan datang insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Siapa yang belum isi borang kehadiran, sila isi borang kehadiran.
Hafiz, Ya saya. nanti share foto slide tu dalam grup Grup mana? Oh, grup WhatsApp. Grup Okey, ni, okey. grup WhatsApp tu nanti kita akan masukkan dalam website. Right, terima kasih.
Sati, ni channel untuk meeting penjanaan ke FSSS 2? Saya tak tahu. Sati? Sini satu. FSS 1 sini. Penjanaan. Menunggu yang lain kot. Tolong remind kan? Tak semua. Ada. Saya tidak buat. Okey. Saya tikam Aku nanti. boleh masuk FSSS 2, tak tahu. Saya remind jap. Okay. Kita tunggu siapa lagi Dr. Fauzi? Siapa kalau tengok senarai jawatan kuasa, Kita ada chair setiap school, aha, Cik Kai, lepas tu PIT, Dr. Dayana, Dr. Dana, Dr. Dr. Adnan, kan? ya, Dr. Lily sekali. Dr. Lily sekali. So baru siapa? Kita ada 1, 2, 3, 4. uh, Ini siapa Esa? Esa ni tak tahu. Siapa Esa ni? Okay. Tunggu sekejap lah. Kita tunggu sekejap. Zee, semak sekejap sebab Dr. Lily kata dia diletak di holding room. Tu yang dia tak boleh masuk tu kot. Okay, macam ni. Saya tadi pun tak boleh masuk juga. Sebabnya Cik Aziz, link sebab link, apa nama? Tu Ustaz Jemain dah nampak dah tadi? Tadi dekat holding room Ustaz Jemain. Assalamualaikum. Ya, Tadi okay. dekat holding room Saya masuk link yang dibagi tu salah rupanya. Oh ya ke? Banyak kali dia. Tadi dia keluar ke FSSH 2. Oh okey. Tu saya ingat saya seorang yang salah. Hati tengok sejak hati sebab dia orang pergi ke mana. Ya. Saya ingat tak jadi ke? Jadi bro, doktor, ustaz, jadi. Okay. Banyak kali saya masuk, tak boleh. Okay. Mesyuarat saya kata. Baik. Sati kata salah tu dia kata. Okay, tak apalah. Macam kita tersalah bilik mesyuarat lah. Okay. Itulah macam. Boleh bagi link yang ni Cik Aziz, sebab link yang Puan Sati sharekan tu tak boleh masuk lah.
Mana yang lain sebab kita nak meeting sekejap je ni. Sebab salah link ni, boleh sharekan link tak? Puan Sati, tu Encik Aziz. Saya dah masukkan dalam Dah masukkan dalam Okey. Kita tunggu sekejap. Okey, dah letak dah dekat. Sorry. Aisyah ada, kejap kita tunggu sekejap. Dr. Billy ada, Dr. Jemain ada. Makna tengah berusaha masuk. Tak masuk. Okey. Kita pakai link yang dekat email, dia tak boleh masuk. Link yang Dr. Jemain bagi kita dapat. Okey. Wah, 24 Jun sekolah buka untuk form 4 and form 6. Jun 24. 24. Oh my god. Hari ni berapa kes Tak pastilah Prof. Itulah selalu mengikuti kes tu. Takutlah, harap-harap lah. Slowly kita. Bertawakal je ni nak hantar anak. Jangan ada kes baru tu je masalahnya. Kita takut macam tu. Okay. Mana yang lain ni? Kalau tengok pengurusi LA dengan SOE ke Dr. Dayana Abdul Halim pun tak ada. Sekejap. Saya cari Dr. Dayana aja. Lepas tu siapa lagi? Dr. Mahyudin, bukan dia ada talk ke petang ni? Rasanya ada talk tadi. Nak dengan tu. Dia SDG. Yang SDG tu. So tinggal siapa lagi ni? Biasa masuk dalam Google Calendar. So yang ini tak ada. So, Khalif Sati nanti kena tengok ti. Okay. Saya sebab tengok email tadi. Dr. Adnan dah lama kat waiting room ke tak jumpa bilik? Guna yang tu Prof, tak dapat, tak masuk tadi. Dia guna dalam email punya. Okay, Dr. Anita ada dah. Okay, dah jumpa bilik Dr. Anita. Okay. Sorry. Masa dekat office tapi tak jumpa. Dan Prof Fatin je tak ada. Prof Fatin dia ada proposal Okay, kalau macam tu kita mula teruslah Dr. Dayana. Dr. Dayana kejap. Dah. Oh dah, okay. Saya salah link ke apa? Saya tunggu depan link tadi. Ada salah link. Minta maaf lah. Ya Allah. Lama saya baru nak mesej Dr. Didi. Okay. Salah lokasi bilik mesyuarat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mula dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Okay, Alhamdulillah kita mesyuarat sekejap je sebelum pukul 5 kita habis. Jangan risau. Cik Kai ada mesyuarat lain di sebelah. Ada bilik mesyuarat saya ni. Ada mesyuarat pasal video korporat Fakulti Sains Sosial.